Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bincang latihan 3.1 di bawah modul yang ketiga, iaitu dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat. Okey, kita boleh lihat soalan ni di muka surat 71. Okey, soalan pertama, dokumen perniagaan adalah penting dan perlu disimpan dengan rapi dan sistematik. Berikan 3 kepentingan dokumen perniagaan. Okey, kita akan lihat kenapa kita perlu simpan dokumen seperti contoh harian biasa. Kita beli barang di kedai runcit, kemudian kita dapat resit, ataupun kita panggil selip daftar tunai. Ataupun kita memasukkan duit dalam bank, kemudian kita dapat satu dokumen, dokumen yang kita masukkan duit. Apakah kepentingannya? So kita akan lihat kepentingannya. Dia sebenarnya lebih daripada 3. Dokumen untuk perniagaan ni dokumen yang bertulis. Dokumen yang bertulis. Urus niaga yang digunakan sebagai alat komunikasi antara pembekal dengan pembeli. Itulah dokumen dalam perakaunan. So kepentingan dia perlu disimpan secara sistematik dan teratur kerana bukti bertulis bahawa suatu urus niaga telah berlaku antara dua pihak. Bukti bertulis. Kita kena simpan. Apa-apa berlaku, kita boleh rujuk balik dokumen tersebut. So yang kedua, maklumat seperti tarikh urus niaga, amount, butiran, syarat pembayaran dan diskaun niaga diperlukan untuk perekodan. Daripada maklumat tersebut, contoh kalau kita buat urus niaga secara hutang ataupun kredit, invoice, kita dapat invoice. So itulah maklumat yang ada, seperti tarikh, jumlah butiran, syarat pembayaran, berapa harga kena bayar, tempoh masa dan diskaun niaga, diskaun niaga yang kita dapat untuk tujuan perekodan. Yang kedua, berfungsi sebagai rujukan pada masa hadapan tentang sesuatu urus niaga. Rujukan pada masa depan. Contoh, mungkin kita nak tahu berapa dalam akaun kita ada jumlah. Jumlah yang kita tak dapat nak ni, jumlah kita tahu daripada mana punca. Contoh duit 1000. So kita boleh rujuk balik dokumen yang kita simpan. Kita boleh rujuk duit tu duit apa. Boleh rujuk di mana, di keratan cek, yang dokumen-dokumen yang kita simpan. So itulah kepentingan dia. Kemudian bahan bukti siasatan polis dan bahan bukti mahkamah jika berlaku sebarang penipuan dalam urus niaga. Setiap ni pentinglah jika berlaku salah guna, ataupun penipuan ataupun rasuah. Dokumen ni penting untuk kita semak balik. Pihak polis akan gunakan dokumen-dokumen ini untuk membuat siasatan. Seterusnya, bahan bukti bagi taksiran. Bahan bukti sebagai taksiran cukai pendapatan. So kalau perniagaan ada dia punya had keuntungan dia. So paling minimum ada contoh perniagaan tersebut layak dikenakan cukai. So dokumen ni penting untuk pihak pentaksir. Pentaksir cukai ni untuk mengira, menilai berapa cukai yang perlu dibayar. Maksudnya di pihak kerajaan lah. Pihak pentaksiran cukai ni di pihak kerajaan, iaitu Lembaga Hasil dan Negeri, LHDN. Itulah kepentingan dia. Lebih daripada 3. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Soalan yang seterusnya, nyatakan perbezaan kegunaan dokumen sumber dan dengan dokumen bukan sumber. Kita lihat dokumen sumber dan juga dokumen bukan sumber. Dokumen sumber kita gunakan untuk kita nak merekod, nak pindahkan daripada urus niaga ke dalam
buku catatan utama. Okey, kalau dokumen bukan sumber ni sekadar rujukan. Okey, sekadar rujukan. Okey, untuk lebih detail, okey, kita lihat apa itu dokumen sumber dengan dokumen bukan sumber. Okey, dokumen sumber. Okey, dia pecah pada dua lah. Okey, dokumen sumber, dokumen bukan sumber. Okey, dokumen sumber, dokumen perniagaan menjadi sumber maklumat bagi tujuan perekodan dalam perakaunan. Okey, itulah sumber maklumat. Kemudian sebagai contoh, okey, invoice, nota debit, nota kredit. Okey, bila urus niaga secara kredit, so kita akan jumpalah dokumen ni. Okey, kemudian bil tunai bila urus niaga secara tunai. Okey, contoh kita jual barang, kita akan bagi satu bil tunai. Okey, resit rasmi bila kita terima bayaran ataupun kita membuat bayaran. Okey, voucher pembayaran, keratan cek. Okey, voucher ni apa-apalah bayaran. Okey, keratan cek daripada buku cek. Okey, slip bank bila kita masuk duit, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik, slip daftar tunai tu macam resit kedai runcit. Okey, memo, okey, dalaman, okey, bila kita ambil barang dan sebagainya, mengambil barang untuk kegunaan anak kita, so kita boleh gunakan memo. Makluman debit, makluman kredit rujuk kepada pihak bank lah. Okey, kalau makluman debit ni dihantar kat kita, maksudnya duit kita akan berkurang. Okey, kalau maklumat kredit, duit kita akan bertambah. Okey, so ia adalah sumber maklumat bagi tujuan perekodan. Okey, kalau dokumen bukan sumber, okey, dokumen perniagaan menjadi rujukan bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan. Okey, itulah sebagai rujukan. Okey, contoh terdapat beberapa jenis dokumen bukan sumber. Okey, penyata akaun. Penyata akaun ni merujuk kepada apa contoh, kita nak lihat berapa hutang. Okey, berapa hutang kita dengan perniagaan, berapa hutang kita dengan pembekal. Kat situlah ada penyata akaun. Okey, penyata akaun tu untuk kita lihat berapa hutang kita. Okey, penyata bank, okey, untuk kita lihat berapa duit masuk, duit keluar dalam bank. Okey, biasa perniagaan dia akan buka akaun semasa. Okey, so dia akan dapatlah setiap bulan penyata bank. Okey, nota serahan, nota belian. Okey, nota serahan ni merujuk kepada bila kita beli barang, so adalah dia punya nota dia. Okey, pihak ni yang hantar barang tu dia akan hantar, bagi satu ni nota serahan. Okey, nak tunjukkan barang apa yang sampai. Okey, pesanan belian dan juga sebut harga. Okey, nota belian, pesanan belian dan juga sebut harga. Okey, itulah dokumen sumber, dokumen bukan sumber. Okey, so kita ulang balik. Sumber ialah sumber maklumat bagi tujuan perekodan. Kalau bukan sumber sebagai rujukan, okey, urus niaga yang akan dan telah berlaku. Okey, soalan nombor 3, berikan 2 contoh dokumen bagi setiap yang berikut. Okey, kita akan tunjukkan semua contoh dokumen sumber dan juga dokumen bukan sumber. Inilah dokumen sumber. Okey, dokumen sumber. Okey, kita ada berapa ni? Okey, bil tunai, okey, resit, keratan cek, voucher pembayaran, voucher tunai runcit, okey, slip daftar tunai. Okey, voucher tunai runcit ni bila kita ada bahasa Inggeris ni dipanggil apa? Petty cash. Okey, petty cash. Okey, dia adalah voucher tunai runcit. Okey, kemudian slip bank, slip deposit cek, slip pindahan wang, slip transaksi perbankan elektronik. Okey, bila kita masuk duit. Okey, kemudian makluman debit, makluman kredit ni pada pihak bank. Memo, okey, invoice, nota debit, nota kredit, okey, bil bayaran ataupun kadar bayaran, dan juga folio pelanggan. Okey, folio pelanggan ni merujuk kepada servis. Okey, servis bila kita mendapatkan servis, contoh kita masuk, okey, perkhidmatan hotel. Okey, perkhidmatan hotel, so pihak hotel akan bagi satu folio pelanggan. Okey, kita inilah kita gunakan servis, okey, penginapan. Okey, untuk dokumen bukan sumber. Okey, dokumen bukan sumber. Okey, kat sinilah. Okey, contoh kat sini dia kita dah lihat tadi. Okey, yang ni. Okey,
penyata akaun, penyata bank, nota serahan, nota belian, pesanan belian dan juga sebut harga. Okey. Itu contoh dokumen bukan sumber. Okey. Okey, so soalan yang ketiga, yang keempat. Okey, soalan yang keempat, terangkan secara ringkas aliran dokumen bagi urus niaga secara kredit. Okey, macam mana proses dokumen secara kredit. Okey, bila kita buat urus niaga secara kredit, so macam mana pergerakan dokumen tersebut. So kita lihat okey, daripada buku ni. Okey. Okey, so kita kalau nak tengok perbandingan dia, okey, kalau dokumen urus niaga secara tunai, tidak banyak dokumen yang digunakan. Okey, contoh kita sebagai pembeli, okey, pembeli bila nak beli barang, contoh nak beli apa? Kita nak beli komputer, okey, ataupun laptop. Okey, so kita bagi duit, okey, ataupun bagi dalam bentuk cek, ataupun pindahan wang, ataupun kad kredit. Okey, sekarang ni kita pakai kad debit kan. Okey, so kita bagi, kalau ada duit tunai, bagi tunai, kemudian barang diserahkan kepada kita bersama dengan bil tunai. Okey, itu urus niaga secara tunai. Kalau secara kredit, banyak dokumen yang digunakan. Okey. Okey, pertama invoice. Okey, kita anggap ni kita sebagai pembeli lah. Okey, pembeli. Okey, dokumen yang pertama yang dihantar ialah invoice. Okey, invoice kadang-kadang bersama dengan barangan yang kita pesan. Okey, kemudian dia akan hantar nota debit, okey, dan juga nota kredit bila berlaku kesilapan. Contoh, kalau nota kredit, bila barang yang kita pesan tu berlainan apa yang kita pesan. Okey, contoh kita order laptop jenama apa? Jenama Asus, tapi yang sampai ialah jenama HP. Okey, so kat tu berlaku kesilapan. So dia akan hantar dokumen nota kredit, okey, bersama barang yang betul lah. Kalau nota debit ni bila pembekal terkurang charge, okey, charge yang terkurang, contoh harga tu 1,500 tapi pembekal tersalah, okey, charge mungkin dia charge 1,000 saja. So dia akan hantar nota debit, okey, sebagai dokumen bahawa nilai itu adalah bertambah. Okey. Okey, so bila nota debit, nota kredit, kalau tak ada kesilapan dia tak akan hantar lah. Okey, dia pilihan kat sini. Kemudian kita membuat bayaran. Okey, tunai, cek ataupun pindahan wang ataupun kad kredit. Kemudian dia akan hantar kat kita resit, okey, bahawa bukti bayaran, okey, sebagai bukti bayaran. Okey. So kalau ikut kat sini, invoice akan dikeluarkan oleh pembekal kepada pembeli. Okey, pembekal warna pink, pembekal warna biru, okey, kepada pembeli. Okey, invoice dikeluarkan. Okey, kemudian setelah menerima invoice, okey, pembeli perlu menyemak semua butiran. Okey, kita buat semakan. Okey, tarikh perkara, misalnya jenis kuantiti barang yang dipesan, amount invoice yang perlu dijelaskan, syarat serahan dan syarat pembayaran. Okey, syarat serahan tu. Okey. Okey, so bila dah kita semak, okey, semak invoice, okey, kemudian pembekal boleh membetulkan kesilapan, okey, membetulkan kesilapan ketinggalan dengan mengeluarkan nota debit atau nota kredit. Okey. Kemudian pembeli akan membuat bayaran. Okey, kita akan buat bayaran untuk menjelaskan invoice dengan tunai, cek, pindahan wang ataupun kad kredit. Okey. Setelah bayaran diterima, pembekal mengeluarkan resit. Okey, pembekal bagi resit kat kita kepada pembeli sebagai bukti pembayaran. Okey, itulah proses bila berlaku urus niaga secara kredit. Okey, so soalan kat sini nombor 5. Okey, lengkapkan. Okey, nombor 5, lengkapkan catat aliran dokumen berikut bagi urus niaga secara kredit antara pembeli dengan pembekal. Okey, mula sekali pembekal akan hantar invoice. Okey, dia punya arrow dia. Dia akan hantar invoice kepada kita. Kita anggap pembeli lah. Okey, contoh. Kemudian pembekal bila invoice dah sampai kat kita bersama dengan barang yang kita pesan, pembekal boleh hantar nota debit. Okey, nota debit
ataupun nota kredit. Okey, jika berlaku kesilapan dan juga ketinggalan. Okey, kesilapan barang, kesilapan kesilapan dia punya harga. So dia boleh hantar nota debit ataupun nota kredit sekiranya berlaku. Okey, jarang berlaku lah. Okey, bukan setiap kali berlaku, dia jarang-jarang. Okey, kemudian dia dihantar kepada pembeli. Okey, dokumen ni kita akan dapat dokumen yang asal. Okey, dia ada dua dokumen, salinan asal. Okey, invoice ada dua salinan, salinan asal. So pembeli akan dapat dokumen yang asal. Okey, so kemudian pihak pembeli akan hantar duit. Okey, sama ada tunai ataupun cek ataupun apa lagi, pindahan wang. Okey, pindahan wang ataupun satu lagi adalah kad kredit. Okey, kad kredit. Okey, pun boleh. Okey, kemudian bila kita dah membuat bayaran, okey, pembekal dapat duit tersebut, so dia akan hantar satu dokumen dipanggil resit. Okey, resit. Okey, dulu dipanggil resit rasmi, tapi sekarang panggil resit lah. Okey, sama je kalau resit. Juga resit ni kita dapat resit yang asal. Okey, yang asal kita pegang, yang salinan dia pegang. Okey, dia adalah ada kat atas tu dia ada tulis asal ataupun salinan. Okey, soalan yang terakhir iaitu yang ke-6. Okey, isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat. Okey, kita baca. Aliran dokumen perniagaan merujuk kepada pergerakan dokumen perniagaan antara pembekal dengan pembeli. Okey, dalam urus niaga secara kredit. Apabila pembeli membuat pesanan barang, kita order barang, pembekal akan mengeluarkan invoice. Okey, invoice. Okey, bila kita order, so bila dah setuju dia akan hantar invoice. Okey, pesanan barang bersama dengan barang yang mengandungi butiran seperti amount yang perlu dijelaskan, syarat serahan, syarat pembayaran. Pembekal boleh membetulkan kesilapan dan ketinggalan dalam invoice. Okey, dalam invoice. Okey, so dia boleh betulkan lah dalam dokumen. Okey, dengan menggunakan, okey, ada dua. Okey, nota debit dan juga nota kredit. Okey, nota debit untuk kesilapan charge. Okey, terkurang charge, terlebih charge. Nota kredit tersalah hantar barang ataupun barang tu rosak dan sebagainya. Okey, setelah pembeli membuat bayaran untuk menjelaskan hutang, okey, resit. Okey, resit akan dikeluarkan oleh pembekal sebagai bukti penerimaan bayaran. Okey, itulah jawapan dia. Okey, so untuk video ni kita boleh jelas, okey, macam mana proses urus niaga secara kredit dan juga pergerakan dokumen tersebut. Okey, siapa yang terima, siapa yang keluarkan. Okey, semoga video ni bermanfaat. Okey, terima kasih.